sedang membicarakan tentang bagaimana Perdana Menteri membina negara ini dengan kabinet yang sangat besar demi untuk memenuhi hasrat nafsu mereka, memberi jawatan-jawatan dan sudah tentu apabila ini yang dibuat oleh mereka, satu benda yang sangat penting adalah mereka lupa dari segi amanah, yang sepatutnya mereka mesti ada amanah kepada rakyat. Datuk sambung yang tu Datuk, dan mungkin boleh Datuk sambung dengan juga bagaimana mereka juga membina GSC Datuk, meletakkan orang tertentu memenuhi jawatan-jawatan pengurusi GSC dan lain-lain jawatan ini untuk habuan mereka. Sila Datuk. Poin saya tadi ialah yang utama yang perlu dilihat oleh masyarakat, kegagalan ini berpunca daripada dia dibina berasaskan kepada jenayah rasuah. Dia bukan dibina atas mandat rakyat. Dia berbeza dengan kerajaan-kerajaan sebelum ini. Walaupun kita tak bersetuju dengan kerajaan Barisan Nasional dan sebagainya, dia masih tetap dibina atas asas demokrasi pilihan raya, iaitu pilihan rakyat, mandat rakyat. Tetapi apa yang dibina oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ialah berasaskan kepada satu perlakuan jenayah rasuah yang dia lakukan, dan itu terdapat yang jelas dalam audio visual yang menunjukkan bagaimana percakapan dia di dalam satu mesyuarat PBBM sebelum daripada rampasan itu berlaku, dengan menyatakan bahawa orang ini semua di kalangan ahli-ahli parlimen daripada UMNO, daripada PAS semua ni ialah orang yang boleh dibeli, dan ternyata bahawa memang dia membeli mereka ini untuk membolehkan pembentukan kerajaan yang dia menjadi Perdana Menteri dan dia memiliki satu kuasa. Dan ini bagi saya satu perbuatan yang tidak sewajarnya, dan benda itu berlarutan sampai sekarang, dan berlarutan tawaran-tawaran untuk mengekalkan kuasa politik dia, sebab dia tahu bahawa sehingga sekarang dia masih belum memiliki dan mempunyai bilangan yang meyakinkan dia, yang dia boleh panggil sidang parlimen bila-bila kerana dia tidak bimbang untuk berhadapan dengan undi percaya ataupun undi tidak percaya di parlimen. Jadi tawaran itu sampai sekarang, dan didedahkan dalam Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini. Menteri Besar ataupun pengurusi UMNO Pahang mendedahkan bahawa tawaran ini dibuat kepada ahli parlimen daripada Cameron Highland, dan saya dipahamkan oleh rakan-rakan dalam UMNO, mereka menawar kepada ahli parlimen itu 10 juta untuk dia melompat untuk mendukung dan menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan sebab itu hari ini mereka cuba, apabila UMNO sudah membuat satu keputusan untuk bergerak solo menghadapi pilihan raya umum akan datang, jadi sekarang ni mereka cuba untuk pecahan perintah, divide and rule dalam UMNO, dengan cuba untuk membeli ahli-ahli parlimen di kalangan UMNO itu sendiri untuk terus kekal bersama dengan Muhyiddin Yassin dan mendukung Perikatan Nasional. Dan saya percaya bahawa akan ada lagi, dan telah pun ada tawaran-tawaran yang dibuat melalui agensi-agensi kerajaan untuk jadi chairman, untuk jadi board lembaga pengarah, dan juga dalam GLC. Semua itu, tawaran-tawaran itu disebut secara jelas dalam audio visual yang boleh masyarakat Malaysia melihat dan mendengar, mencari balik untuk mendengar audiovisual yang memperlihatkan bahawa bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin begitu yakin bahawa semua orang ini boleh dibeli hanya dengan tawaran-tawaran untuk diberikan sama ada jawatan menteri, timbalan menteri ataupun pengurusi agensi kerajaan, board dalam agensi kerajaan, dalam GLC dan sebagainya. Dan ini yang menjadikan bagi saya bahawa kita berhadapan dengan satu kegagalan. Kerana apa? Kerana mandat rakyat ialah untuk membina kerajaan yang berintegriti. Tetapi akhirnya bila kerajaan ini dibentuk berasaskan pada jenayah rasuah itu jenayah yang bertentangan dengan soal prinsip integriti kita, keamanahan kita, maka akhirnya hancurlah kerajaan ini. Dan akhirnya mereka berfikir sekarang ni, apa pun yang mereka nak buat bukan lagi untuk kepentingan rakyat, bukan lagi untuk kepentingan negara. Yang mereka berfikir sekarang, apa pun yang mereka nak buat ialah bagaimana untuk survive kedudukan kuasa politik mereka. Selepas tahun itu,
bagaimana kita melihat asas yang Datuk sebut tadi ni, asas jenayah rasuah yang membina menteri-menteri yang ada pada hari ini, dan mereka lah yang membina polisi, mereka lah yang membuat polisi. Dan selepas tahun, bukan kita yang kata gagal, tetapi rakyat. Netizen, orang ramai menilai sendiri mereka telah gagal. Betul. Kita tengok seorang-seorang tu, contoh, beberapa contoh lah. Kalau kita nak tengok semua, nanti masa tak sempat lah. Datuk sebut tadi seorang dah, iaitu Timbalan Menteri Pelancongan, yang dia telah dilantik senator pun. Beberapa hari lepas, beliau dalam keadaan Muhyiddin sebelum itu menyebut bahawa negara duit tak cukup. Dan bukan saja duit tak cukup, tapi juga ke arah untuk membentuk satu wakaf untuk menjadikan rakyat memberi sumbangan kepada wakaf, akhirnya kerajaan nak guna duit tu. Dalam keadaan itu, dia lantik Timbalan Menteri Pelancongan. Cuba lagi sekali Datuk Las. Itu bagi saya, tadi saya sebutlah separuh. Apa perlu untuk mengisi Timbalan Menteri Pelancongan dalam keadaan sektor pelancongan tidak bergerak? Sektor pelancongan ini bukan hanya di Malaysia, seluruh dunia. Pelancong luar tak boleh nak datang. Pelancong dalam negara nak pergi ke luar pun tak boleh. Pelancong dalam negara untuk nak bergerak ke dalam local aktiviti, local pelancongan lokal ni pun kita tak boleh bergerak. Kalau saya nak pergi Gunung Jerai, boleh lah. Tapi kalau saya nak pergi ke Kuala Perlis, contoh saya nak pergi ke Kuala Perlis untuk nak pergi makan ikan bakar, buka puasa ikan bakar, itu salah satu daripada sektor pelancongan permakanan dan sebagainya. Saya tak boleh pergi sendiri dengan kenderaan saya. Syaratnya mesti melalui agensi pelancongan. Jadi macam mana orang nak bergerak? Jadi takkan nak kena bayar kepada agensi pelancongan, nak pergi makan ikan bakar saja dan sebagainya. Nak tunjuknya bahawa pelancongan ini tidak bergerak, tidak bergerak. Jadi bagi saya tak perlu ada timbalan menteri. Cukup seorang menteri boleh buat kerja bersama dengan ketua setiausaha kementerian, ketua pengarah pelancongan, timbalan ketua pengarah, banyak lagi pegawai yang mampu untuk berfikir bagaimana nak menggerakkan kembali aktiviti pelancongan dalam negara kita. Jadi pergi lantik seorang timbalan menteri pada satu kementerian yang bertanggungjawab terhadap sektor yang tidak bergerak. Tidak bergerak. Contohlah kalau hari ini, kalau yang berhormat Dr. Ismail buka kelas kemahiran, pengajian kemahiran yang berkaitan dengan sektor pelancongan. Nak pergi hantar orang bekerja di mana? Sedangkan sektor pelancongan sedang buang orang. Kalau kita pergi ambil kursus perhotelan sekarang, orang duk fikir hotel duk buang orang, jadi apa perlu kita pergi ambil kursus perhotelan? Macam tu juga bagi saya bahawa untuk apa kita mengisi seorang timbalan menteri dalam Kementerian Pelancongan dalam keadaan sektor pelancongan tidak memerlukan seorang timbalan menteri pun. Malah menteri pun tak perlu ada pun tak apa. Dengan keadaan sekarang ni, saya ingat ketua setiausaha, ketua pengarah sudah boleh menggerakkan sektor pelancongan yang ada sekarang untuk dinaikkan kepada satu tahap sedikit demi sedikit. Jadi ini bagi saya suatu yang menggelikan hati lah, melucukan lah. Sektor yang tak bergerak tapi kita isi dia timbalan menteri. Sektor yang bergerak, sektor yang sepatutnya diberikan perhatian, tiba-tiba menteri pula tak efisien. Menteri tak efisien, timbalan menteri pula tak efisien. Jadi sampai yang dulu zaman PH, satu kementerian 3 kementerian pada seorang menteri wanita. Sekarang dah jadi 3 kementerian, 3 pula orang lelaki. Tidak menampakkan satu efisiensi yang boleh membanggakan negara, yang boleh membanggakan rakyat, yang boleh meningkat upaya rakyat dari sudut ekonomi dan sebagainya. Betul. Dari segi jawatan tu satulah. Dari segi latar belakang, dia Datuk menteri ni Gualdi apa saya pun Timbalan kan. Masa PRU lepas dia tak tanding. Tapi PRU 13 hilang deposit tu. Bagaimana seorang yang latar belakang hilang deposit, rakyat tolak tu. Rakyat tolak bukan saja tolak, tapi tak mau sungguh-sungguh sampai hilang deposit. Jadi bagaimana kerajaan yang ada sekarang ni, Tan Sri Muhyiddin ni, lantik orang yang macam ni pada posisi yang Datuk sebut tak perlu pun tadi. Itu saya katakan bahawa oleh kerana pos itu dulu dipegang oleh Presiden Parti Star.
Datuk Jeffrey Ketingan. Jadi sekarang ni sudah oleh kerana demand, kalau you tak bagi kepada I punya parti, kami akan tarik diri. Dan ada kawan-kawan kami lagi boleh tarik diri. Jadi untuk nak survive supaya jangan Tan Sri Muhyiddin ni kekurangan lagi bilangan dia. Jadi menyebabkan dia terpaksa beri walaupun kepada seorang yang ditolak oleh rakyat dalam pilihan raya umum yang ke-13 dengan 400 undi lebih saya ingat. 409 undi kalau tak silap saya. Hilang pertaruhan yang paling teruk, paling buruk, dan saya tak nampak latar belakang dia yang boleh diberikan keyakinan untuk melonjak sektor pelancongan. Jadi bagi saya ini suatu yang menggelikan hati dan melucukan dan agak menggambarkan bagaimana kegelisahan, keresahan, ketakutan Tan Sri Muhyiddin, untuk takut nanti Jeffrey ataupun kawan-kawan yang lain tarik diri lagi. Jadi apa aku bagi kepada hamba, walaupun tak perform, walaupun tak boleh apa-apa, tak apa, yang penting jangan ganggu kedudukan saya sebagai Perdana Menteri. Betul. Kerajaan gagal, Perdana Menteri gagal, menteri-menteri gagal. Jadi menteri timbalan menteri yang pertama yang dilantik yang akan menggagalkan, sebab latar belakangnya posisi kementeriannya tidak diperlukan sangat. Ada satu lagi timbalan menteri juga tu, timbalan menteri wilayah, kan, beliau disebutlah, kita pun tak tahu betul tak betul, kan. Semasa rakyat dikurung dalam negara ini, semasa kita berhadapan dengan COVID, gelombang ketiga ni, dia senang-senang tu duduk di New Zealand, cuti di New Zealand, dan diluluskan oleh menteri beliau, Tan Sri Anwar Musa, kan. Macam mana tu? Cuba ulas sikit. Sebenarnya bagi saya bahawa cuti itu bukan dilulus oleh Tan Sri Anwar Musa. Cuti itu dilulus oleh Perdana Menteri. Sebab cuti menteri mesti diluluskan oleh Perdana Menteri. Cuti timbalan menteri mesti dilulus oleh timbalan Perdana Menteri. Oleh kerana tidak ada timbalan Perdana Menteri, maka Perdana Menteri yang mesti meluluskan semua cuti-cuti menteri dan juga timbalan menteri. Dan sememangnya surat yang menunjukkan kelulusan cuti kepada timbalan menteri wilayah ini diluluskan oleh Perdana Menteri. Saya pun hairan macam mana Perdana Menteri boleh meluluskan cuti dalam tempoh yang begitu panjang kepada seorang timbalan menteri dalam keadaan kita bergelut dengan COVID, kita bergelut dengan masalah peniaga-peniaga kecil di wilayah persekutuan yang berhadapan dengan keadaan krisis akibat daripada PKP pada waktu itu, yang sepatutnya inilah memerlukan timbalan menteri pada waktu itu berfikir bagaimana untuk nak menggerakkan sektor-sektor perniagaan khususnya yang berkaitan dengan Kementerian Wilayah ini dan juga kepada masyarakat dan penduduk di wilayah ini supaya dapat kembali kepada situasi yang lebih selesa. Tapi Perdana Menteri boleh lulus cuti itu dalam tempoh begitu panjang. Dan saya ingat, kalau tak silap saya, dia baru balik dalam bulan 3, dalam bulan Mac. Dan dia balik, tidak ada apa-apa tindakan. Tidak ada. Dia hanya kuarantin di rumah. Dia hanya kuarantin di rumah, diberikan special. Kononnya kata New Zealand ni bukan negara yang teruk dengan COVID dan sebagainya. Jadi tak apa. Yang penting bagi saya ialah kenapa Perdana Menteri boleh meluluskan cuti kepada seorang timbalan menteri yang diperlukan. Kamu lantik dia, sudah tentu kamu nakkan dia memberikan khidmat yang terbaik dalam suasana COVID. Dalam suasana COVID, apa perlu kita beri cuti kepada seorang menteri ataupun seorang timbalan menteri? Saya tak faham apa yang ada dalam kepala Tan Sri Muhyiddin Yassin, melainkan macam saya kata tadi. Oleh kerana dia minta cuti, dia tak apalah, I bagi kat you. Tapi syarat you jangan tarik diri daripada sokong I. Jadi ini saja yang boleh kita gambar. Saya percaya masyarakat di luar sana pun menggambar itu, bahawa kelulusan itu diberi kerana sebab seorang timbalan menteri itu dia mempunyai kuasa. You kena bagi. Kalau you tak bagi, I tarik diri. I tarik diri daripada sokong you. Sebab I terpaksa utamakan isteri I dan juga anak-anak I. Jadi ini bagi saya bahawa kalau seorang timbalan menteri hanya berfikir tentang isteri dan anak dia di luar negara,
Jadi lebih baik dia meletakkan saja jawatan dia sebagai timbalan menteri maupun ahli parlimen. Dia letak jawatan. Sebab berikan tumpuan kepada keluarga, berikan tumpuan pada isteri dan anak-anak yang berada di New Zealand. Kita lantik dia seorang ahli parlimen, diperlukan dalam kawasan dia untuk melihat bagaimana persoalan, permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Seorang timbalan menteri diperlukan oleh kementerian untuk melihat bagaimana keperluan kepada nak menggerakkan kembali kementerian yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu kepada masyarakat dan penduduk di dalam sekitar wilayah persekutuan. Jadi bagi saya satu benda yang sangat malanglah apabila kita berhadapan dengan seorang Perdana Menteri yang lemah. Bagi saya ini bukan salah timbalan menteri, tapi salahnya tiada ketegasan, sebaliknya ketakutan hilang satu kursi di parlimen. Kerajaan gagal, Perdana Menteri gagal, menteri gagal. Tadi 2 timbalan menteri dah tu. Sekarang kita pergi kepada menteri yang selepas tahun makin lama menunjukkan wajah yang sebenar tu. Dan dia berada pada posisi yang apabila itu berlaku kita rasa sangat terkilan sebab orang umat Islam melihat apa yang berlaku itu sebagai sesuatu yang sangat tidak baik kepada agama kita sendiri. Apabila tular satu video, satu menteri agama naik yang jet mewah, super mewah Datuk. Kita pun tak pernah tengok jet sebegitu rupa kan, super mewah. Ada katil, ada apa, kita pun tak pernah tengok kan. Dan katanya dia menjawab dalam selepas itu daripada Malaysia ke Saudi dengan penerbangan Saudi biasa, tetapi daripada Madinah ke Jeddah kalau tak silap saya telah ditaja oleh Liga Muslim daripada Riyadh ke Madinah. Riyadh ke Madinah terbalik. Datuk, tajaan tu satu, tapi kita tengok dalam video tu penuh orang kat dalam tu. Dan kita kenal semua tu. Jadi bagaimana pandangan Datuk? Saya melihat soal ini soal identiti sebagai seorang menteri agama. Seharusnya dia menjaga imej sebagai seorang ulama, sebab sudah berlaku pencemaran terhadap imej ulama, imej seorang ustaz ini yang memperlihatkan perwatakan yang sangat memalukan. Apatah lagi bila seorang menteri macam Datuk Yang Berhormat Datuk Zulkifli, satu, dia tidak dipilih oleh rakyat, dia hanya dilantik atas sifat sebagai seorang senator lalu dilantik menjadi menteri hal ehwal agama. Sepatutnya lah bagi saya bahawa dia menjadi contoh kepada, bukan sahaja kepada orang Islam, tapi seharusnya menjadi contoh kepada masyarakat bukan Islam. Saya lihat dalam media sosial ni, saya cukup sedih lah apabila masyarakat bukan Islam membicara dan mempersoalkan menteri hal ehwal agama Islam ini, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan integriti, soal integriti. Soal dia naik kapal terbang itu, saya tak fikir itu satu soal yang itu pun walaupun boleh dipersoalkan, tetapi apa perlu dia pergi, saya dipahamkan dia pergi ke Riyadh ialah untuk membincang perkara-perkara yang berkaitan dengan teknikal, berkaitan dengan ibadah haji pada tahun ini. Soal kuota, soal tambahan kuota sudah pun clear, tetapi ada perkara yang berkaitan teknikal. Jadi saya duk fikir apa perlu dia nak membawa pengurus-pengurus jemaah haji ini, syarikat-syarikat yang mengendalikan urusan haji ini, syarikat-syarikat swasta ni. Ada 4 syarikat yang saya dipahamkan turut serta
dalam rombongan tersebut, daripada apa yang digambarkan daripada video yang ditularkan, orang mengenali bahawa ada 4 syarikat. Dan sememangnya pun report yang sampai kepada saya daripada pengendali haji ini mengatakan bahawa 4 syarikat. Saya tak ingat nama syarikat. Salah satu daripada syarikat itu TH Travel. Saya tidak persoal TH Travel. TH Travel wajar untuk dia ikut menteri. Dia ikut menteri sebab dia bawah tabung haji. Dia bawah tabung haji sebab sebelum-sebelum ini TH Travel ini saya dipahamkan dia mengendalikan urusan makanan jemaah haji di Mekah. Dan juga di Madinah. Menguruskan makanan. Jadi dia kena pergilah walaupun dia juga sebuah syarikat yang mengendalikan perkhidmatan haji swasta ini, yang seperti mana syarikat-syarikat Andalusia dan sebagainya. Dia kena pergilah. Dia pergi itu bukan atas sifat dia sebagai pengendali haji syarikat-syarikat seperti syarikat swasta, tapi kerana dia diberikan tanggungjawab oleh tabung haji untuk menguruskan soal makanan jamaah haji di sana. Jadi dia kenalah terlibat dalam perbincangan tersebut. Tapi apa perlu syarikat-syarikat macam Andalusia dan syarikat-syarikat yang lain ini, yang 3 syarikat lagi, untuk turut serta dalam rombongan bersama dengan menteri? Ini yang orang melihat bahawa ada apa-apa perkiraan lah. Sebab syarikat-syarikat ini sudah tentu mereka berebut untuk mendapat bahagian mereka untuk membawa jemaah haji pada tahun ini. Sebab walaupun diluluskan 30,000 kuota kita dan ditambah lagi 10,000 semasa Tan Sri Muhyiddin melawat tempoh hari, sehingga menteri haji itu dipecat kerana dikatakan tak gembiranya apabila Tan Sri Muhyiddin membuat pengumuman tersebut. Tapi bagi saya, walaupun 30 campur 10 jadi 40,000, tetapi kerajaan Arab Saudi belum mengumumkan sama ada boleh ke semua pergi ataupun tidak, sebab dalam keadaan pandemik COVID ini. Kalau berasaskan kepada, saya dipahamkan, kalau berasaskan kepada penjarakan 1 meter, 2 meter dan sebagainya, akhirnya seorang itu mesti mengambil tempat 2 orang. Jadi pengiraan yang dibuat daripada 30 ke 40 ribu jemaah haji Malaysia itu, yang nak pergi ni tak lebih daripada 10 ribu. Yang nak pergi ni tak lebih daripada 10 ribu yang boleh pergi, yang akan diberikan, yang akan diluluskan nanti kalau ini yang dibuat. Kalau kalau Arab Saudi kata okey, semua tahun ni kita benak pergi, itu satu cerita yang lain lah. Tetapi isu dia ialah apabila syarikat pengendali haji swasta ini turut serta dalam rombongan menteri yang nak pergi berunding. Takkan nak bawa syarikat-syarikat ni turut berunding? Untuk apa? Jadi tak ada lain dan tidak ada lain, hanya sebagai satu kita katakan bahawa rombongan sosial mengiringi menteri saja. Tak ada keperluan. Saya tak pasti siapa yang pelawar siapa. Sama ada menteri pelawar syarikat-syarikat ini untuk turut serta, ataupun syarikat-syarikat itu yang memohon untuk turut serta. Kalau mereka memohon, apa keperluan untuk menteri membawa mereka bersama dalam rombongan, dan dalam rombongan dia untuk berunding antara G2G, antara kerajaan dengan kerajaan, bukan antara kerajaan dengan pengendali haji swasta, tapi dengan pengendali haji, iaitu daripada tabung haji, dan menteri ini mesti bertanggungjawab terhadap tabung haji. Jadi ini yang orang duk fikir, sebab orang berfikir sekarang ni bahawa pengendali haji swasta ni sudah tentu mereka, kepentingan mereka apa dia? Kepentingan mereka ialah untuk dapatkan kuota bagi mereka. Berapa ribu? 5,000? Ataupun berapa ribu? 50 orang kah? 100 orang kah? 1,000 orang kah? 2,000 orang kah? 3,000 orang kah? 5,000 orang kah? Ini yang mereka faham, sebab mereka akan membuat haji-haji yang bersifat package. Bukan haji yang disubsidi. Sebab saya dipahamkan bahawa apabila diberikan kepada syarikat haji swasta ni, maknanya kuota tu tabung haji tak tanggung subsidi. Itu dibayar penuh. Ada yang sampai package sampai yang paling murah 30. Ya, saya ingat 30 ataupun 40 ribu yang paling murah. Yang paling mahal saya dipahamkan sampai 100 ribu lebih. Jadi
ini bagi saya yang dilihat sekarang ni oleh masyarakat, khususnya oleh orang bukan Islam ni, melihat bahawa adakah syarikat-syarikat ini sedang membodek menteri untuk memastikan supaya tabung haji memberikan kuota yang lumayan kepada syarikat-syarikat ini. Jadi ini yang dipersoalkan sekarang ni. Jadi menteri seharusnya menjawab sekarang ni. Menterikah yang pelawar mereka ataupun mereka yang memohon dan menteri bersetuju untuk membawa mereka bersama? Dan saya fikir bahawa ini tidak sewajarnya. Apatah lagi untuk bersama dalam rombongan yang di atas jet eksekutif yang ditawar oleh pihak Liga Muslim, Liga Arab, Liga Arab itu, oleh kerajaan Arab itu. Kerajaan Arab ni tawar kepada menteri. Apa menteri bawa? Saya dipahamkan ada di kalangan peserta yang bersama daripada syarikat-syarikat haji swasta ni juga bawa isteri. Mungkinlah mereka bawa isteri tu, mereka pergi tambang sendiri kan, tapi naik jet eksekutif tu naik sekali lah, saya dipahamkan. Sebab itu ada seorang suara wanita tu sebut, kata bahawa Datin, kami tumpang tui. Itu isteri kepada salah seorang dalam rombongan daripada syarikat haji swasta. Rakyat melihat Datuk. Rakyat melihat apa yang menteri-menteri lakukan. Dan rakyat mempersoalkan apa yang Datuk sebut tadi ni, dari segi integriti, dari segi amanah. Ya. Jadi kalau menteri agama pun, jawapan dia simple je Datuk. Jawapan dia, Allah orang taja. Takkan seorang menteri agama yang orang sudah pertikaian dari segi integriti dengan membawa rombongan yang sebegitu rupa, kan? Jadi dia jawab, orang dah taja, kan? Komen Datuk. Ini berbeza dengan almarhum Tunku Nik Aziz. Bila tu dia nak pergi umrah, kata saya pergi umrah, pergi umrah tu pergi haji. Cerita kata ada orang nak bawa dia pergi, dia akhirnya dia cancel. Dia jaga soal maruah, soal integriti. Apatah lagi sebagai seorang tok guru, sebagai seorang ulama, dia harus menunjukkan satu contoh yang baik. Apatah lagi dia berkedudukan sebagai seorang menteri besar pada waktu itu. Ini menteri yang menjaga hal ehwal agama seluruh negara kita, seharusnya menunjukkan contoh yang baik. Jadi macam mana kita nak selesai masalah-masalah yang ada dalam negara kita? Nak selesai masalah judi ni sekarang ni, orang nak balik raya ni duk fikir dia kena main judi. Mana dalam pemikiran syarikat judi ni boleh membaca dalam pemikiran umat Islam sekarang ni, raya mesti balik kampung. Raya mesti balik kampung, raya kena balik kampung, walaupun tak tentu boleh balik tak boleh balik ni pasal PKP, pasal COVID. Tapi raya balik kampung, raya kena ada duit, raya kena belanja besar. Jadi syarikat judi ni melihat bahawa masyarakat Melayu Islam ni, mereka akan bergolak gadai untuk hari raya. Sebab itu menjelang hari raya ramai orang pergi ke pajak gadai. Dalam Ramadan ini ramai orang pergi ke pajak gadai, pergi ke Arahnu dan sebagainya, untuk menggadai apa-apa barang yang pasti hari raya mesti satu yang hebat, bersama dengan keluarga dan sebagainya. Jadi sebab itu syarikat judi ni kata, jangan memang kita boleh sediakan tawaran istimewa untuk balik raya melalui perjudian. Jadi dalam pemikiran masyarakat, sepatutnya Menteri Agama kena membentuk pemikiran tarbiyah di kalangan masyarakat Islam ini, supaya melihat apa keperluan hari raya yang perlu ada dalam hidup kita. Bukan sampai kerana kita nak pergi nak berjudi dan sebagainya. Jadi ini bagi saya sesuatu yang sangat malang lah, kepada kehidupan kita bila kita mengharapkan seorang menteri agama yang dulu tunjuk sifat warak sebagai seorang mufti. Saya bukan nak dengki ataupun anti dan sebagainya. Saya pun sangat menghormati dia satu ketika dulu. Tapi hari ini saya rasa hilang. Apalah menteri macam ni tak fikir ke soal-soal yang berkaitan dengan hal-hal yang berlaku dalam negara kita? Macam mana golongan kehidupan, golongan gelandangan yang perlu dilihat oleh semua pihak, termasuk oleh Menteri Agama itu sendiri. Sebab nak bimbing golongan gelandangan ni bukan sahaja membimbing mereka menyediakan makanan untuk berbuka dan bersahur, tapi membimbing mereka dari sudut keagamaan dan sebagainya. Bagaimana nak membimbing golongan maknya umpamanya. Ini seharusnya dilihat. Bukan sahaja kita menggunakan kelompok-kelompok ini untuk menakutkan orang bahawa kalau naik kerajaan lain maka mereka ini akan dihalalkan dan sebagainya. Bukan begitu.
Jadi macam mana Sajak nak menghormati golongan agama? Institusi agama yang kita letak sangat tinggi, Datuk. Menteri Agama kita letak sangat tinggi. Tetapi apa yang berlaku hari ni, yang Datuk sebut tadi ni, judi online. Sebelum tu, Datuk, kita sama-sama maklum bahawa cabutan khas ni, special draw untuk 4 digit ni, masa kita telah kurang daripada 22 kepada 8. Depa naik balik, Datuk. Jadi adakah Datuk nampak institusi agama yang sepatutnya menjaga rakyat daripada benda-benda yang macam ni? Tetapi sekarang kita nampak seolah-olah dia membiarkan rakyat berada dalam keadaan yang agama mereka tercabar, rakyat sendiri, kan? Jadi bagaimana dapat ni Datuk nampak keadaan? Itu saya kata bila timbul isu judi online ni, GDBet, tiga. Orang kata yang ditunggu, yang diorder 355. Tapi ada pula orang kata 355 campur 22, jadi 333 campur 22 jadi 355. Jadi tercapailah apa yang nak dihasratkan oleh PAS, iaitu 355. Tapi bagi saya bahawa kita ada ramai sekali ni dalam sejarah golongan agama dalam kerajaan, dalam kabinet, iaitu menteri daripada ulama, timbalan menteri daripada ulama, daripada latar belakang pendidikan Islam dan sebagainya, daripada PAS dan sebagainya. Saya pun tak faham macam mana mereka mengendalikan urusan-urusan kehidupan masyarakat Islam dalam negara kita. Kalau satu ketika dahulu bagi nak erak negara kita ini, mereka mengkritik dan mencemuh tindakan yang dibuat oleh kerajaan, sama ada di zaman BN ataupun di zaman Pakatan Harapan. Tapi hari ini apabila mereka memiliki kuasa memerintah dalam negara kita hari ini, mereka sendiri macam tak tahu apa yang harus mereka nak buat. Tak tahu apa yang harus mereka nak buat. Jadi hanya sekadar menyerah kepada pihak berkuasa, hanya menyatakan kenyataan kita tak akan bertolak ansur dan sebagainya. Sepatutnya mereka seharusnya bertegas dalam soal-soal yang berkaitan dengan soal keagamaan ini, kerana mereka sendiri dahulunya menyatakan bahawa mereka tidak akan bertolak ansur dalam soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Jadi patutnya mereka kena buat tunjuk perasaan hari ini. Pasal apa mereka tak buat tunjuk perasaan, demonstrasi di hadapan Kementerian Keuangan dan sebagainya, ataupun Kementerian Komunikasi. Sebab bagi saya bahawa ini kegagalan judi online, ini kegagalan Kementerian Komunikasi yang sepatutnya daripada awal mereka sudah mengesan apa dia judi online dalam negara kita, yang seharusnya di-start. Saya tak pasti sama ada judi online ini mendapat kebenaran daripada Kementerian Keuangan ataupun Kementerian Komunikasi. Ataupun kalau tak dapat kebenaran, tidak ada lesen, sepatutnya Suruhanjaya Komunikasi daripada awal sudah dapat mengenal pasti unsur-unsur yang berkaitan dengan industri perjudian ini seharusnya dibenteras, dihalang melalui sistem yang ada di kementerian, di Suruhanjaya Komunikasi. Ini kegagalan. Bagi saya kegagalan golongan-golongan yang menggelarkan diri mereka sebagai kerajaan Melayu Islam dalam negara kita. Jadi ini satu benda yang sangat memalukanlah. Cuba yang Muhammad tengok hari ini ya. Bila kita ingat kerajaan Melayu Islam ni, satu yang 22, yang kita betul 8, depa 8 naik jadi 22. Sepatutnya kerajaan Melayu Islam ni, dia daripada 8 tu dia kurang tinggal 4 sekarang ni, ataupun habis ada. Sepatutnya paling tidak bagi saya, kerajaan Melayu Islam yang ada ulama yang bertaraf duta macam Presiden PAS, kemudian Dr. Khairuddin Takiri, ini daripada Dewan Ulama dan Majlis Syura Ulama ni, sepatutnya bagi saya bahawa mereka boleh memperjuangkan bulan puasa ni judi kena berhentikan. Paling tidak, kalau tak boleh hapus, tidak? Tidak. Ini Menteri Besar Kedah sekarang ni, Menteri Besar Kedah ni, ini PAS pemerintah ni. Dia ada kuasa dari sudut premis, betul tak? Di sudut premis kan? Premis. Okey, stop sekejap. Dia buat tak? Dia tahu apa? Bulan puasa pun jual judi. Bulan puasa pun orang beratuk pergi beli nombor ramalan 4 nombor ekor, sebut Toto dan sebagainya. Jadi
saya duk fikir sebenarnya apa yang mereka nak? Apa yang mereka nak? Kalau dulu zaman PH ni saya ingat mana memang kena serang lanyak habis-habisan lah. Tapi sekarang ni apa yang mereka nak? Jadi yang mereka nak sekarang ni, macam saya kata tadi, yang mereka fikir hari ini ialah bagaimana nak mengekalkan kedudukan, bukan lagi untuk melihat pada soal agama, bagaimana untuk memastikan agama itu diangkat memayungi kehidupan masyarakat. Dan inilah kita katakan bahawa kelompok yang menunggang agama, penunggang agama, dia selalunya bila penunggang agama, yang akan dapat keistimewaan ialah penunggang, bukan yang ditunggang. Yang ditunggang tak akan dapat apa. Dia macam orang lawan kuda, orang naik kuda kan. Yang akan dapat hadiah bila menang ni, yang menang tu kuda tu lah, tapi yang akan dapat hadiah joki yang duduk atas kuda, penunggang kuda. Kuda makan rumput. Kuda makan rumput yang orang kata. Kuda tetap makan rumput. Kalau kuda tu kalah, akhirnya kena tembak. Kalau dulu-dulu lah, kuda tu kalah 2-3 kali, dia tembak kuda tu. Dia tembak kuda tu. Jadi inilah dia, apabila negara kita ini ditunggangi oleh penunggang agama, penunggang bangsa, penunggang rakyat, akhirnya yang dapat habuan mereka yang menunggang, bukan mereka yang ditunggang. Inilah yang berlaku dalam negara. 18 ahli parlimen PAS, betul. Ya. Sekarang mereka sebahagian daripada kerajaan. Kalau dulu ni bermain dengan isu ni dalam konteks PH, mereka lah yang bermain dengan agama terancam. Apa yang kita buat, dia menggunakan fitnah tu, akhirnya dia membina persepsi agama terancam. Jadi sekarang ni mereka dah ada dalam kerajaan, sebagaimana yang Datuk sebut tadi ni. Jadi mereka duduk tunggang dalam tu sampai takkan judi pun Datuk, mereka macam tu sekali. Jadi puak-puak PAS ni duduk buat apa Datuk yang sebenarnya? Saya nak tanya kepada pemimpin-pemimpin PAS. Ada 18. Judi yang PH tinggal dulu ni 8, dia naik jadi 22. Amanah ada 11 ya. Kita masuk membentuk kerajaan Pakatan Harapan, kami daripada Amanah hanya ada 11 kursi parlimen, tapi kami boleh bersama dengan kerajaan Pakatan Harapan mengurangkan 22 cabutan khas tu tinggal jadi 8. Jadi saya nak menyuruh kepada ahli-ahli PAS, kepada masyarakat Islam, kepada golongan asatizah yang ada di seluruh negara ini, boleh menilai bagaimana peranan yang ada, yang dimainkan oleh ahli-ahli parlimen daripada PAS. Mereka bukan untuk nak mengangkat agama. Saya tak lihat kesungguhan mereka nak mengangkat agama, melainkan menunggangi agama. Sebab itu saya sebutkan tadi, bila mereka sudah dilihat menunggangi agama, akhirnya yang akan dapat keistimewaan penunggang, bukannya yang ditunggang. Akhirnya agama akan terus ditinggalkan begitu saja. Sekarang tak dengar lagi dah suara-suara RU 355, tak ada lagi dah. Tak ada fikir lagi suara RU 355. Soalnya ialah nak selamatkan kuasa politik. Mereka nak selamatkan kedudukan kuasa politik bila UMNO sudah menarik diri daripada Perikatan Nasional, dan mereka tidak lagi nak, mereka lebih rela untuk bersama dengan bersatu daripada nak bersama dengan UMNO. Tetapi mereka merasai bahawa keadaan ini menjadikan mereka lemah dan menyebabkan berkemungkinan boleh hilang kedudukan dalam kerajaan. Jadi adakah masyarakat Islam nak tunggu sekali lagi PAS balik jadi pembangkang baru nak dengar suara-suara lantang daripada PAS untuk bukan lagi menunggangi agama tapi imej memperjuangkan agama? Sebulan lepas Datuk, saya berada di Terengganu. Saya bersemayang di satu masjid dan mengikuti satu ceramah daripada pemimpin PAS. Dalam masjid ni, dia menjawab sedikit isu-isu yang macam ni lah. Dia kata apa? Alah, PAS bukan kuasa penuh, dia kata. Bagi sekali kami kuasa penuh, tengok macam mana. Betul, komen. Dulu inilah yang mereka selalu sebut, kita jadi kerajaan, kita boleh lakukan apa saja. Sebab mereka sebut dulu, mereka pun tahu bahawa mereka tidak akan dapat menjadi kerajaan dengan kuasa penuh.
daripada dulu. Jangan rakyat, umat Islam, asatizah yang ada dalam negara kita ini, para ulama, golongan agama yang ada dalam negara kita, jangan sekali lagi kita ditipu oleh andaian-andaian ataupun hujahan-hujahan seperti ini. Oh, bagilah kami kuasa penuh. Bila yang PAS nak dapat kuasa penuh? Bila PAS nak dapat kuasa penuh? Tak ada seorang, tak ada satu parti dalam negara kita ini, dalam situasi politik yang ada ini, boleh mendapat kuasa penuh, powerful. Tak ada. Tak ada. Maknanya kalau PAS mengatakan bahawa mesti kami dapat kuasa penuh, powerful, ini memang bloody full lah bagi saya. Ini memang bloody full. Tak ada siapa yang akan dapat kuasa penuh, melainkan dia mesti bersama. Dia mesti membentuk kerajaan itu dengan suatu persepahaman pakatan daripada kepelbagaian parti. Jadi bila yang PAS nak dapat kuasa penuh? Jadi janganlah mengatakan bahawa kalau dapat kuasa penuh baru nak boleh buat. Jadi ini bermakna bahawa mereka pentingkan kuasa, pentingkan kedudukan yang ada dalam kerajaan. Jadi sampai bila pun mereka tak akan dapat kuasa penuh. Jadi akhirnya selamatlah mereka duduk dalam kerajaan. Kalau rakyat, umat Islam, asatizah dan juga golongan-golongan agama yang lain ini yang kata sungguh kena bagi kuasa penuh. Bila nak boleh bagi kuasa penuh? Bertanding pun bukan 222 parti, tak sampai separuh daripada 222. Sekarang ni pun sudah tentu mereka akan berebut pula dengan PBBM, dan sudah pasti mereka tak akan dapat memenangi kursi-kursi dengan jumlah yang lebih besar daripada 18 kursi ini. Sebab di Sarawak sudah tentu mereka tidak akan ada tempat untuk nak bertanding di Sarawak. Di Sabah baru-baru ini pun mereka tak ada tempat untuk bertanding di dalam Dewan Undangan Negeri Sabah. Jadi bila yang mereka nak dapat kuasa penuh ataupun powerful? Kerajaan gagal, Perdana Menteri gagal, polisi gagal, menteri gagal. Datuk? Ya. Yang satu ni sampai di Turki, viral dia punya seorang timbalan menteri, Datuk, dalam satu program. Ekon kuat, Datuk. Ya. Dia tertidur. Tertidur tak apa, Datuk. Kadang-kadang kita pun mengantuk, kita terlelap. Ni sampai bodyguard kena naik. Yeah. Kena kejut dia, Datuk. Yeah. Macam mana menteri macam ni, Datuk? Yalah, saya tadi saya nak komen agak sedih sikit lah. Dia kawan baik saya dulu, Edin ni, YB Edin ni. Dia memang baik dengan saya. Tapi saya tahu bahawa dia ada menghadapi masalah kesihatan. Dan dulu pun masa dia jadi timbalan menteri, sama-sama dengan saya dulu pun dia ada problem jatuh dan sebagainya dan dimasukkan ke dalam ward. Tapi inilah dia Tan Sri Muhyiddin. Sepatutnya sudah boleh ditukar dan direhatkan dia. Sebab kalau Tan Sri Muhyiddin berfikir untuk kepentingan negara dan rakyat, tidak sewajarnya orang seperti ini untuk dikekalkan menjadi timbalan menteri ataupun menteri. Sebab dia tak boleh berfungsi. Dia tak boleh berperanan untuk mengangkat Kementerian Kerja Raya khususnya. Jadi untuk apa kita kekalkan dia? Tapi oleh kerana Tan Sri Muhyiddin takut kalau buang dia, nanti takut dia balik ke menyokong pihak yang lain. Jadi Tan Sri Muhyiddin akan hilang pula lagi kursi. Jadi akhirnya Tan Sri Muhyiddin hanya berfikir macam mana nak survive kedudukannya, macam saya katakan tadi. Dia bukan lagi berfikir untuk negara dan juga rakyat. Jadi saya nasihat Tan Sri Muhyiddin, kalau betul-betul punya keinsafan terhadap kepentingan negara dan rakyat, dia seharusnya menamatkan mana-mana menteri dan timbalan menteri yang ada masalah kesihatan yang tidak boleh berikan tumpuan. Dan dia sendiri pun ada masalah kesihatan yang tak boleh memberikan tumpuan sepenuhnya. Jadi ini harus ada pertimbangan-pertimbangan yang sewajarnya daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan juga bagi saya bahawa yang di Pertuan Agong juga seharusnya berfikir begitu juga. Sebab yang di Pertuan Agong tidak boleh menunggu hanya Perdana Menteri untuk menasihat yang di Pertuan Agong. Tapi saya fikir ampun Tuanku juga seharusnya menasihat Perdana Menteri untuk bertindak secara yang betul, bukan terus membawa negara kita terjerumus kepada bukan lagi kerajaan yang gagal, tetapi menjadi negara yang gagal. Hari ini kerajaan yang gagal. Okey, kerajaan kabinet lah, mana kerajaan tu. Tapi kalau pergi kepada satu
negara, maknanya seluruh rakyat ini maknanya habis kegagalan. Lagi teruk lah. Tajuk kita malam ni Datuk, kerajaan gagal, rakyat susah. Rakyat susah ni sudah tentu berkait dengan periuk nasi rakyat. Ya. Jadi ada satu lagi kementerian yang bertanggungjawab secara langsung untuk kawal harga barang dan seumpamanya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, dan juga Hak Ehwal Pengguna, Datuk. Jadi hari ni inilah yang rakyat rasa sungguh-sungguh. Katanya daging dah sampai RM45. Daging. Ayam dah sampai RM10 sekilo. Dan barang-barang hardware, Datuk, naik luar biasa. Komen, Datuk. Ini bagi saya satu benda yang tidak sepatutnya berlarutan begitu lama. Ini saya dipahamkan, tadi ada satu kenyataan yang hari Rabu ini mereka akan mengumumkan harga-harga barangan tertentu dari sudut harga maksimum, maknanya harga ceiling. Selepas orang dah mengamuk, seluruh negara mengamuk. Seluruh negara mengamuk, surat khabar mengamuk, sehingga ada esko kerajaan negeri di Kedah, dia kata tak ada apa di Kedah, tak ada apa pun, dia kata semua okey, dia kata tak ada. Kalau ada tu ada orang buat report lah. Takkanlah esko kerajaan negeri nak tunggu orang buat report, surat abang report tu surat abang dah buat laporan lah dalam surat abang tu. Esko tu duduk di bawah Parlimen, Datuk. Dia pakai kasut bergelit lah. Kasut dia memang bergelit sentiasa bergelit. Saya tu kehebatan dia. Tapi saya nak sebutnya, maknanya nak menggambarkan macam Exco ataupun menteri timbalan menteri ni tak turun ke market, ke pasar, tak tengok masalah. Pergi beli pun tak tahu, tak tanya harga berapa, beli ya bayar pasal dah ada duit kan. Tapi hal ini hanya berbangkit apabila orang dah mengamuk, barulah kerajaan nak buat pengumuman, katanya hari Rabu ini. Hari Rabu ni nak tentukan harga maksimum kepada barang-barang tertentu, termasuk ayam dan juga daging lembu. Jadi bagi saya harap bahawa mereka akan buat betul-betul lah. Tapi bagi saya sepatutnya daripada awal, sebelum masuk Ramadan, bila dah mereka melihat keadaan harga tak terkawal, sepatutnya mereka telah memanggil penternak-penternak ataupun pembekal ini, pemborong ini, untuk duduk berbincang bagaimana untuk nak mengawal harga supaya tidak membebankan pengguna, mengenal pasti apa punca masalah yang dihadapi oleh penternak. Ini saya cukup kesal semalam. Kementerian Hak Ehwal Pengguna dia buat satu kenyataan, akhirnya sekali dia nasihat pengguna mestilah bijak, sebab dia kata ada kedai yang jual murah, ada tempat yang jual murah. Takkanlah nak suruh pengguna ni pusing satu bandar tu pergi cari kedai hak murah. Contoh kan, pergi pasar ni, ayam harga ni, lepas tu pergi pula pasar lain nak tengok kat mana yang ada harga murah. Jadi habis minyak motor dengan minyak kereta, akhirnya lebih pula harga daripada harga yang kita nak beli yang murah ni. Ini perlu difaham. Sebab saya akui bahawa ada pasar raya yang jual murah, pasar raya, sebab dia ambil dalam satu volume yang besar. Dia ambil, dia boleh jual dengan harga yang murah. Tetapi sifat pasar raya, dia jual satu item benda murah. Kenapa? Kerana dia tahu orang akan mari beli, bukan saja beli item tersebut, bukan saja akan beli ayam, tapi akan beli barang yang lain. Barang yang lain belum tentu murah. Sebab itu kalau pasar raya kadang-kadang dia tawar Milo harga murah, orang pun semua terkam untuk ke pasar raya tersebut untuk dapat Milo. Tapi dalam nak beli Milo, kena beli barang yang lain. Jadi pasar raya dia bermain dalam situasi yang seperti itu, akhirnya dia mendapat pendapatan yang lumayan kerana dia upkan harga pada barang-barang yang lain yang tidak disedari oleh pada pengguna. Jadi macam tu juga dengan harga ayam. Ada pasar raya, saya tahu, saya tak nak sebut pasar raya mana yang orang duk terpa sekarang ni di Alustar, untuk dapatkan bekalan ayam pada harga yang murah. Tetapi orang pergi beli dengan harga yang lain, sebab itu beratur penuh nak bayar. Sebab dia akan mendapat pendapatan yang lumayan. Sebab barang-barang yang lain dia juga akan up harga sedikit untuk mendapat cover kepada harga ayam yang dia jual dengan harga yang murah. Jadi tak bolehlah seorang menteri hanya sekadar nak nasihat pengguna mesti bijak. Betul, pengguna mesti bijak, tapi takkanlah nak pusing satu daerah. Contohnya dalam daerah Kota Stark, dalam daerah Kota Stark ni ada berapa pasar? Pasar Bilion, pasar Hutan Kampung, pasar Bukit Pinang. Nak pergi cari ayam mak murah ni, tak mana yang orang jual murah. Jadi letihlah orang kan. Jadi
Kerajaanlah kena tentukan bagaimana perundingan, perbincangan daripada awal sebelum Ramadan untuk berbincang bagaimana untuk nak menstabilkan harga dengan menentukan penetapan kepada harga ceiling. Jadi ini saya lihat bahawa satu kelemahan yang ketara daripada Kementerian Haiwan Pengguna, apatah lagi berkaitan juga barangan-barangan yang lain, bukan sahaja barangan untuk nak hadapi hari raya, tetapi juga kita berhadapan dengan macam disebut tadi barang-barang yang berkaitan dengan hardware. Ini kepada sektor pembinaan khususnya. Mereka juga berhadapan dengan keadaan yang tak terkawal harga-harga barang hardware, dan sudah tentu kos untuk mereka membuat apa-apa binaan pembinaan ini akan meningkat, dan ini sekaligus akan membebankan pemilik ataupun pengguna itu sendiri. Pada pandangan Datuk lah, adakah Datuk rasa mereka ni tak reti buat kerja, tak boleh buat kerja, tidak ada perancangan, ataupun disebabkan oleh apa yang dia buat pun tak ada check and balance? Datuk, parlimen masih gantung ni. Ya. Jadi adakah mereka duk rasa ni buat apa pun tak apa, tak ada siapa nak tanya? Adakah itu? Ya. Ataupun bagaimana Datuk supaya kita tak mau benda ni berterusan? Datuk ahli parlimen. Ya. Tugas Datuk yang paling besar adalah di parlimen. Ya. Bagaimana kita nak supaya akhirnya parlimen dibuka semula untuk benda-benda yang macam inilah, untuk memastikan bahawa akhirnya rakyat akan mendapat manfaat daripada perbahasan dalam parlimen. Ya. Kena pasti apa masalah, akhirnya kita bincang, akhirnya rakyat dapat manfaat. Sekarang tak. Sekarang dia bulldoze je, akhirnya rakyat susah. Datuk. Ya, inilah dia yang disebut sebagai darurat yang mudarat. Bukan darurat yang memanfaat, yang membawa manfaat kepada kehidupan rakyat. Dia tak membawa manfaat. Sebab proses check and balance itu macam disebut oleh Yang Hormat tadi, tidak boleh berlaku. Kita tidak boleh menegur kerajaan, tidak boleh mengkritik, tidak boleh memberikan pendapat dan pandangan untuk mendesak kerajaan supaya buat sesuatu yang boleh memberikan kebaikan kepada rakyat. Kita tak boleh nak angkat suara rakyat ini kepada satu institusi yang tinggi dalam negara kita, iaitu parlimen. Jadi sebab itu bagi saya bahawa darurat ini mesti ditamatkan. Darurat mesti ditamatkan untuk membolehkan kemanfaatan yang lebih baik kepada kehidupan masyarakat yang lebih ramai. Jadi yang darurat sekarang ini ialah kuasa politiknya. Sejak daripada awal lagi kita bicara tentang keadaan kuasa politik Muhyiddin yang dalam keadaan darurat, dan kedudukan mereka sekarang ini dalam keadaan yang sangat mudarat. Keadaan Perikatan Nasional sekarang ini sangat mudarat. Mudarat pada diri mereka sendiri dan mudarat kepada negara dan juga kepada rakyat. Jadi kalau proses check and balance ini tidak boleh berlaku, saya tak nak, kalau kita tak nak kata pun kerajaan ini kuku besi, semi kuku besi itu ada. Ya, siapa nak check? Apa aku nak buat? Bawa dalam ordinan darurat, pergi kepada Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong kena sign. Jadi apa lagi? Kalau bukan kuku besi, kalau bukan autokratik, apa lagi istilah yang boleh kita katakan? Dia boleh buat apa saja. Contoh sekarang, dia boleh buat itu dalam soal perundangan polisi. Tapi dari sudut projek-projek, dia boleh buat dewan di kawasan dia 40 juta lebih, 40 juta. Ini Seri Perdana ubah suai 8 juta, ya Muhammad. Saya ada nama syarikat yang telah dilulus oleh pihak JKR untuk ubah suai Seri Perdana. Apa perlu untuk ubah suai Seri Perdana 8 juta dengan kos 8 juta dalam keadaan rakyat terhimpit berhadapan dengan kesempitan kehidupan, harga ayam tinggi, harga daging tinggi, Ramadan, nak puasa, nak raya. Dia boleh nak renovate. Cuba masyarakat berfikir, apa keperluan untuk ubah suai rumah Seri Perdana, rumah Perdana Menteri ni, kediaman rasmi Perdana Menteri, 8 juta ringgit. Saya minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tolong beritahu kepada rakyat apa keperluan, kemunasabahan, kewajaran rumah kediaman rasmi Yang Amat Berhormat Seri Perdana diubah suai dengan belanja 8 juta. Kecil lah 8 juta banding dengan Dewan 40 juta. Tapi apa perlu?
Bukan dia duduk situ. Bukan dia duduk penuh masa di situ. Rumah tersebut ialah untuk menjadi tempat program-program rasmi. Apa keperluan? Kalau dia duduk sekalipun, apa keperluan untuk 8 juta? PH baru saja meninggal, Tun Mahathir baru saja meninggal, rumah tersebut. Tun Mahathir pun bukan duduk sepenuh masa. Apa perlu untuk nak diubah suai rumah tersebut? Saya nak minta dia detailkan apa dia 8 juta tu apa dia? Tandas ke? Tandas ke? Dapur ke? Tangga ke? Tingkap ke? Langsir ke? Apa? 8 juta tu apa dia? Tak, bagi saya bahawa tidak ada keperluan, tidak ada kewajaran. Sekadar nak ubah suai, nak tukar langsir baru dan sebagainya sampai 8 juta. Ini bagi saya dia sudah tidak tahu tentang kepentingan keutamaan yang harus diberikan keutamaan. Dan ini yang sangat saya sedih apabila rakan-rakan daripada PAS, menteri-menteri daripada PAS, dia bisu. Dalam kabinet bisu. Duta yang bertaraf duta pun bisu. Sebab mereka sendiri punya kedudukan yang selesa. Saya bukan soal kita nakkan kedudukan, kita dengki ke orang kata. Dah, ini bukan soal dengki. Soal apa keutamaan, apa keperluan. Mestilah ada keperluan. Keperluan dengan kehendak berbeza. Keperluan sekarang ni pada perlu pada ayam mesti dikawal. Itu perlulah. Ini bagi saya ubah suai rumah ni bukan keperluan, ini kehendak. Kehendak ni apa dia? Nafsu. Pemimpin PAS kadang-kadang duk bercakap soal nafsu. Soal-soal nafsu, kena perangilah nafsu. Puasa dia mendidik kita untuk memerangi nafsu, untuk mengawal nafsu. Tapi dia tak pernah tarbiah pun Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin yang mentarbiah mereka PAS parti ajaran sesat. Darurat, Datuk. Darurat adalah darurat politik. Kita sama-sama maklum dan kita sama-sama faham. Adakah pandangan Datuk lah, adakah apabila ini berterusan, Parlimen tidak dibuka, Parlimen masih digantung dan darurat diteruskan, contohnya apabila bulan 8 nanti habis, tamat, dia sambung lagi. Adakah pandangan Datuk akhirnya darurat politik ini akhirnya menyebabkan darurat ekonomi? Yang rakyat susah, sekarang susah dah. Tidak boleh dipersoalkan, tidak boleh berbahas bagaimana bajet untuk rakyat dan seumpamanya. Akhirnya apabila ini tidak berlaku, yang sengsara adalah rakyat, darurat ekonomi. Pandangan Datuk? Ya, sudah pastilah bagi saya bahawa kalau dia sambung lagi, bermakna bahawa keadaan ekonomi kita akan makin parah. Sekarang ni pun dah parah dah. Darurat yang diisytiharkan, yang diproklamasikan sebelum ini sudah memberikan kesan. Sedangkan darurat tidak membantu menyelesaikan masalah COVID. Tolong perinci kepada saya apa satu peranan darurat, proklamasi darurat mengatasi masalah COVID. Apa dia? Tolong beritahu kat saya. Satu pun tak ada. Tak ada satu pun peranan proklamasi darurat itu membantu mengatasi masalah COVID dalam negara kita. Jadi sebab itu dia perlu ditamat segera. Saya bimbang apabila kelewatan mereka menamatkan darurat ini akan menyebabkan kegelisahan masyarakat dan rakyat ini, dia akan membuat-buat. Dan akhirnya saya bimbang mereka akan mengambil langkah yang ekstrim. Saya cukup bimbang langkah-langkah yang boleh menimbulkan keadaan yang tidak selesa dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi sebab itu bagi saya bahawa pertama dia kena bebaskan pergantungan Parlimen, menggantung Parlimen, dia kena bebaskan. Yang keduanya, darurat itu mesti dibebaskan. Maknanya semua ordinan itu mesti dihapuskan dan kembali kepada Parlimen untuk melalui pindaan kepada apa-apa akta yang berkaitan, perundangan yang berkaitan yang perlu dibawa untuk kepada pindaan dan kemudian boleh diperbahaskan. Bukan lagi dia membuat perundangan secara autokratik. Dia buat apa dia fikir, dia suka, dia nak buat, dia hantar pergi, Agong sign. Jadi ini perlu untuk membebaskan Parlimen
untuk hidupkan kembali pengurusan pentadbiran negara kita ini kembali kepada sistem yang normal. Sistem yang normal dan formal, iaitu ada proses check and balance dia, iaitu peranan eksekutif, peranan legislatif dan juga peranan judiciary. Jadi dia kena kembali kepada fungsi ini, fungsi pecahan tiga perkara ini perlu dikembalikan. Barulah kita akan berjaya melonjakkan negara kita ini pada keadaan kedudukan ekonomi yang lebih baik pada masa yang akan datang. Kalau tidak, saya bimbang keadaan yang berlaku sekarang ini dengan banyak syarikat-syarikat ni, ada yang baru, saya tak ingat apa nama yang baru ni, akan istilah untuk keluar, meninggalkan Malaysia. Itu mereka yang dah ada di Malaysia. Pelaburan baru tak datang. Yang ada di Malaysia akan meninggalkan Malaysia sebab darurat itu dia memberikan imej yang berbeza. Walaupun ada negara-negara lain yang juga mengisytiharkan darurat, tapi darurat di sana dia berlainan dengan darurat di sini. Jadi dia tidak sangat memberikan impak kesan ekonomi. Apatah lagi dengan efisiensi negara-negara lain itu menguruskan negara mereka. Dan mereka tak pernah gantung parlimen. Ya, mereka tak gantung parlimen sebab ada darurat, tapi parlimen masih hidup, tidak digantung, dan mereka dalam keadaan normal. Depa isytihar darurat dengan tidak menggantung parlimen itu dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal. Dia bukan dalam keadaan kerajaan itu sendiri kerajaan yang melakukan jenayah. Jenayah rampas kuasa, satu lagi jenayah rasuah. Jadi bila kerajaan yang dibentuk atas melalui langkah jenayah syariton ini, akhirnya dia akan memberikan imej yang tidak baik, dan memberikan gambaran ketidakkestabilan politik, apatah lagi dengan keadaan dia tidak mempunyai cukup bilang, dan UMNO sendiri pula telah membuat pengisytiharan untuk menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional ini pada pilihan raya akan datang bila selepas daripada bubar parlimen, dan mereka telah pun memberikan garis tempohnya paling lewat bulan 8, iaitu bulan berakhirnya tempoh darurat ini. Jadi akhirnya masyarakat pelabur melihat bahawa keadaan ini tidak menjaminkan kestabilan politik di negara kita. Jadi akhirnya menyebabkan mereka keluar. Yang baru tak datang, yang ada keluar. Jadi sebab itu bagi saya bahawa darurat ini mesti dimansuhkan. Darurat mesti dimansuhkan dan parlimen, dan kita kembali kepada proses normal dan formal, seperti yang kita berlaku sebelum daripada ini, dan kita serahlah kepada soal melalui akta PKP ini, akta 342 tu untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan COVID. Walaupun ada orang kata macam Prof Jomo mengatakan bahawa tak perlu pun kepada PKP, tapi saya fikir ada kemunasabahan itu boleh dipikirkan sebab akta itu sudah cukup untuk membolehkan mengawal untuk kita mengekang masalah penularan COVID-19 ini. Datuk, kita dah sejam lebih ke udara membicarakan satu soal yang sangat penting, membicarakan tentang suara hati rakyat. Hashtag kerajaan gagal ni adalah hashtag daripada rakyat. Twitter yang menjadi trending 2 hari lepas, trending nombor 1, rakyat tulis. Rakyat yang menyatakan bahawa kerajaan sekarang gagal. Jadi saya kira dalam masa sejam lebih tadi kita mampu untuk memberi pencerahan yang lebih untuk memberi kefahaman kepada rakan-rakan di luar sana untuk memastikan bahawa kefahaman kita sentiasa betul, untuk memastikan bahawa akhirnya kita sayang pada negara kita, untuk membina negara mesti melalui proses yang betul daripada kefahaman yang betul. Perkataan terakhir daripada Datuk sebagai penutup, Datuk. Pertama bagi saya bahawa ibadah puasa, kita mengajarkan ibadah puasa ni. Ibadah puasa ni ialah satu ibadah yang mengajar kita, membentuk kita soal integriti kita dengan Tuhan, kita dengan manusia. Sebab itu ayat 183 sampai 189 yang membicarakan soal puasa. 183 sampai 188 itu membicarakan soal puasa.
Tapi ayat 189 itu menjadi ayat pengiring kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, yang memperjelaskan bahawa janganlah kamu mengambil harta orang lain secara yang salah. Jangan kamu ambil harta orang lain itu secara yang salah. Jadi ulama telah mentafsirkan bahawa ini ialah berkaitan dengan soal rasuah. Soal rasuah. Ini soal integriti. So, ini saya nak memperingatkan kepada pemimpin-pemimpin PAS yang membicarakan persoalan-persoalan dalam tazkirah Ramadan dan sebagainya. Mereka seharusnya ingat perkara ini, dan ini sedang berlaku dalam negara kita. Dibelinya ahli-ahli parlimen dengan harga yang begitu mahal, rakyat hidup menderita. Hari ini Perdana Menteri, saya lanjut sikit lagi. Perdana Menteri kata apa? Kita sudah tak ada duit. Sudah kurang duit. Dia pergi cakap depan masyarakat Sikh. Masyarakat Sikh, ayah, duit sudah tak ada. Duit sudah tak ada, duit sudah kurang. Kita kena itu wakaf. Lepas dia bicara soal wakaf dan sebagainya. Dah, duit tak ada. 600 bilion. Dia kata dia dah belanja 600 bilion. Kemana 600 bilion? Apa hasil 600 bilion dalam soal kita nak mengekang COVID? Apa kesan 600 bilion untuk mengangkat ekonomi negara kita? Tak ada. Ini kita boleh bicara dalam siri-siri yang lain. Tapi saya nak sebutnya soal integriti ini ialah kita diajar untuk punya sifat keamanahan. Jadi kerajaan sepatutnya punya sifat keamanan dan kejujuran yang tinggi kepada rakyat. Dan inilah yang saya minta kepada seluruh masyarakat dan rakyat. Kita tidak boleh lagi membiarkan keadaan kerajaan yang mengenepikan persoalan integriti, mengenepikan fungsi ibadah puasa yang mengajar kita tentang erti integriti, erti untuk keamanahan dan kejujuran seorang pemimpin dan juga sebuah kerajaan. Dan kerajaan ini seharusnya ditolak oleh rakyat. Tuan-tuan dan hormati Allah sekalian, kita telah sejam lebih bersama dengan ahli panel kita yang telah mengupas tajuk yang saya kira telah memberi pencerahan kepada kita untuk memahami apa yang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Dan kita berada pada 7, besok 8 Ramadan. Semoga Ramadan pada kali ini akan memberi apa yang Allah hasratkan untuk menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa. Jadi apa yang kita bicarakan tadi banyak berkait, bersabit dengan isu integriti yang menjadi tuntutan kepada kita umat Islam. Bukan saja bercakap semata-mata, tetapi melahirkan integriti dalam bentuk akhlak kita. Itu yang sangat penting. Jadi saya ucap terima kasih kepada Datuk. Semoga kita jumpa lagi di lain-lain waktu. Selamat berpuasa Datuk. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim.